KPM. Tersebutlah Al-Kisah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Telanai dan Menteri Jana Putra dititahkan berkirim sembah pada Raja Cina. Tun Telanai menjunjung titah, berlayarlah menuju ke benua Cina. Seutus surat menjadi saksi, dibawa berlayar dengan ikrar taat setia yang terpatri. Namun geruh tidak berbunyi, malang tidak berbau. Angin kencang melanda, dua perahu terbias daripada tujuan. Cuaca begini, jangan berangan meniti laut, takut airnya menjadi api. Angkara angin kencang, terdapatlah dua perahu yang asalnya dari Melaka di wilayah Borneo bernama Brunei. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, hari ini kita nak belajar mengenai dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 dengan topik kita Bahasaku di Persada Dunia. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio pada saat ini cikgu kita, Cikgu Nur Faraliza Hamzah, guru kanan mata pelajaran bahasa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya Johor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Sama pula. Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Dan khabar baik juga, alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga pada saat ini guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Koh Kian Ngi daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar cikgu? Baik cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kami pada saat ini. Jadi cikgu, kita bukan bertiga sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid dalam talian yang mungkin cikgu boleh memperkenalkan mereka daripada SMK Taman Desa Jaya juga. Silakan cikgu. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan anak-anak murid saya daripada SMK Taman Desa Jaya. Murid pertama ialah Uma Mageswari. Hai Uma, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Pelajar kedua ataupun murid kedua ialah Tiara Nurbatisha. Hai Tiara. Okey. Murid ketiga ialah Goh Huizan. Baik, okey Goh. Dan akhir sekali yang bersama dengan kita pada pagi ini pada hari ini ialah Wan Nur Firzana. Baik, Wan Nur Firzana. Itu dia murid-murid kita daripada SMK Taman Desa Jaya Johor. Jadi cikgu, saya yakin murid-murid di rumah pun dah bersedia cikgu nak tengok dengan topik kita Bahasaku di Persada Dunia. Tadi pun ada wayang kulit ke cikgu tadi? Itu ya lebih kurang, tapi kita namakan wayang bayang sebenarnya. Wayang bayang. Jadi sebenarnya gimmick itu ataupun wayang bayang itu sebenarnya sinonim ataupun signifikan dengan tajuk kita pada hari ini. Sebelum tu terlebih dahulu saya nak mulakan dengan serangkap pantun. Silakan cikgu. Dari Benta ke Kota Gelanggi, singgah ke Jengka membeli toman. Bahasa kita martabatnya tinggi, lingua franca zaman berzaman. Masya-Allah, lingua franca cikgu. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Bahasaku di Persada Dunia. Jadi kenapa topik ini dipilih? Kerana sebenarnya topik ini ada pada tema buku teks Bahasa Melayu, buku teks tingkatan 2 di muka surat 57. Dan kita pergi kepada segmen yang pertama iaitu melayari ilmu. Sesuai ada kapal-kapal tadi, jadi kita nak berlayar hari ini Syafiqah. Jadi saya pergi terus kepada maksud-maksud perkataan yang sinonim dengan tajuk kita pada hari ini iaitu bahasa dan juga persada.
Apa itu bahasa? Bahasa bermaksud kalau kita rujuk kepada PRPM ataupun Pusat Rujukan Persuratan Melayu, ataupun murid-murid sebenarnya boleh rujuk Kamus Dewan edisi keempat. Dan maksud bahasa sebenarnya ialah satu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran untuk kita berkomunikasi, ya. Yang kedua, kata-kata yang disusun menggunakan tata bahasa dan digunakan oleh seseorang dalam percakapan atau tulisan. Dan yang ketiga, kelakuan yang baik. Kadang-kadang kita sebut berbahasa murid ini contohnya, ya. Dan yang kedua ialah persada. Apa itu persada? Maksud persada ialah panca persada, iaitu merujuk kepada lantai yang tinggi, bertingkat atau bertangga tempat duduk raja. Maksudnya persada ni tempat yang tinggi, ya. Kedua, panca persada iaitu taman tempat bersuka-suka ataupun beristirahat. Dan yang ketiga ialah persada tanah air. Jadi tajuk kita pada hari ini, bahasa di persada dunia ini merujuk bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita, bahasa pengantar kita, ialah kita nak letakkan di tempat yang tertinggi ataupun di suatu tempat iaitu di seluruh dunia. Jadi kita nak maksudnya memartabatkan bahasa Melayu ke seluruh dunia, ke global. Sebab itu tadi lingua franca zaman berzaman. Nanti kita akan sama-sama gali kenapa tajuk ini dipilih pada hari ini, pada hari ini, ya. Baik. Jadi seterusnya saya nak memperjelaskan tentang teknik teater pembaca. Apa maksud teknik teater pembaca ini dan kenapa? Teknik teater pembaca ini nanti akan digunakan supaya murid akan lebih memahami karya prosa yang akan dikaji pada hari ini, supaya mereka lebih memahami, lebih menunjukkan apresiasi ataupun penghargaan terhadap karya prosa yang sebegini. Jadi teknik teater pembaca ini sebenarnya ialah sesuai dengan nama teater, kan? Jadi kaedah pembelajaran yang berbentuk pembacaan melalui naskah. Jadi murid akan membaca, tetapi bezanya dengan bacaan biasa, mereka akan menggunakan suara yang lebih jelas, sebutan yang berintonasi pelbagai, menggunakan isyarat tubuh dan juga ekspresi muka, supaya murid lain yang mendengar ini akan lebih merasa menghayati. Jadi sebab itulah teater pembaca ini dikenali juga sebagai teater minda, kerana membenarkan penonton ataupun yang mendengar ini untuk lebih berimajinasi babak-babak dan aksi-aksi yang tertentu dalam sesuatu karya tersebut, dan melatih keterampilan berbahasa. Jadi sebenarnya kenapa teater pembaca ini digunakan dalam sesuatu pembelajaran, kerana selain menyuntik keyakinan dalam kalangan murid, teknik ini juga lebih menerapkan didik hibur dalam pembelajaran. Jadi murid akan lebih rasa seronok untuk membaca sesuatu karya. Maknanya penting juga teknik teater pembaca ini, Ya, untuk betul. menarik minatlah murid-murid kita untuk lebih faham dan belajar tentang bahasa Melayu itu sendiri, cikgu, ya. Ya. Okey, itu dia tentang maksud perkataan bahasa dan persada dan juga teknik teater pembaca. Jadi sekarang ini kita beri ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 2 dengan topik kita, tajuk kita, Bahasaku di Persada Dunia. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Jadi segmen yang kedua dinamakan Utusan Sultan Melaka ke China. Kenapa nama ini dipilih, segmen ini dipilih? Kerana ada pada buku teks tingkatan 2, kalau murid-murid di rumah mungkin boleh rujuk juga, pada muka surat 57 ada karya prosa yang bertajuk Utusan Sultan Melaka ke China ini. Jadi hari ini kita nak kaji karya ini supaya murid-murid akan lebih memahami dan menunjukkan apresiasi terhadap karya yang sebegini.
ini. Jadi kita teruskan. Tadi sebentar tadi saya telah jelaskan tentang teknik teater pembaca. Jadi tugasan murid-murid pada hari ini ialah murid akan membaca karya prosa bertajuk Utusan Sultan Melaka ke China pada muka surat 57 buku teks tingkatan 2 menggunakan teknik teater pembaca. Tapi kita nak tengoklah, sebab ini ialah proses pembelajaran. Mungkin ada kita nak tengok bagaimana murid-murid menunjukkan cara sebutan ataupun membaca dengan menggunakan teknik teater pembaca ini. Dan kita nak terapkan sebenarnya penggunaan kad lampu isyarat. Jika murid hendak mencuba, dia boleh mengangkat kad berwarna hijau. Jika mereka belum bersedia, mereka boleh mengangkat kad kuning, dan jika tidak bersedia ataupun tidak mahu mencuba, mereka boleh mengangkat kad merah. Dan ini sebenarnya boleh digunakan dalam kelas. Mungkin mereka boleh menunjukkan setuju ataupun tidak setuju dan kurang setuju untuk warna-warna kad yang sebegini. Jadi kita teruskan. Sebab ini sebenarnya jika murid-murid di rumah ataupun hadirin yang membaca petikan Utusan Sultan Melaka ke China ini, sebenarnya petikan ini dipetik daripada Sulalatus Salatin ataupun mungkin dikenali sebagai sejarah Melayu, dan ini sebenarnya ialah karya histografi yang menggambarkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 dahulu. Jadi bagaimana murid-murid hendak memahami karya sebegini? Jadi kita nak melihat murid membaca dulu secara mekanis, secara bersuara dengan jelas karya ini. Jadi kita nak mulakan mungkin dengan murid pertama. Mungkin mana-mana murid yang bersama dengan saya pada pelantar Google Meet mungkin nak mencuba. Siapa-siapa? Siapa nak mencuba? Boleh angkat kad hijau. Angkat kad hijau. Siapa dulu tu? Oh. Ya, silakan Tiara. Tiara. Okey, silakan. Cikgu, izinkan saya mencuba. Boleh. Maka, Tun Telanai dan Menteri Jana Putera dititahkan baginda utusan ke China bahawa barulah Sultan Mansur Shah berkirim sembah pada Raja China kerana sudah menjadi menantu. Hanya demikian bunyinya, "Sahaya, anak Raja Melaka, empunya sebab pada Raja benua China seperti surat yang dibawa Lak Dipo. Maka pada Tun Telanai pun demikianlah juga." Tahniah Tiara, ya. Cubaan yang baik, cuma ada biasalah tersasul sedikit. Macam saya bagi tahu tadi, ini ialah proses pembelajaran. Intonasi yang baik, sebutan yang baik, dan ada ekspresi. Sebab kita tahu tadi teknik teater pembaca ni dia ada gerak tubuh dan juga ekspresi muka. Jadi Tiara sebenarnya bila dia dah menggunakan penekanan intonasi sebegitu, dia dah mula mungkin tahu beberapa aspek penting dalam karya ini. Jadi kita nak teruskan. Terima kasih Tiara, tahniah. Murid yang kedua, siapa lagi nak bantu ataupun nak cuba? Silakan. Okey, Uma. Ya, sila Uma. Sila Uma. Nak mencuba karya ini. Boleh, sila. Maka Tun Telanai pun berlayarlah ke benua China. Dengan takdir Allah Ta'ala, angin besar pun turun. Maka Tun Telanai dengan kedua buah perahu itu pun biaslah jatuh ke Brunei. Setelah didengar oleh Raja Brunei, maka disuruh baginda panggil. Maka Tun Telanai dan Menteri Jana Putera pun masuk menghadap Raja Brunei. Baiklah, terima kasih Uma. Uma ni sebenarnya ialah murid berbangsa India. Jadi bukan penutur jati, tetapi dia boleh membaca. Saya suka dengan intonasi yang dia cuba dan ekspresi gerak tubuh bila biaslah itu dia ada gerak tubuh yang memudahkan untuk murid lain memahami apa sebenarnya cerita ini. Jadi Uma, tahniah. Cuma mungkin ada beberapa penggunaan huruf H itu mungkin boleh Uma kurangkan sebab saya dengar tadi macam sebutan raja, bukan rajah. Jadi tak apa, ini ialah proses pembelajaran. Tahniah Umar, cubaan yang sangat baik. Okey, teruskan. Kita nak pergi kepada murid yang ketiga. Ya, silakan Go. Baik, silakan.
Saya juga ingin coba membaca karya ini. Silakan Go. Maka Raja Brunei pun bertanya pada Tun Telanai, apa bunyi surat Raja Melaka pada Raja Cina? Maka sembah Tun Telanai, saya Raja Melaka empunya sembah. Datang kepada Patuga Ayahanda Raja Cina. Tahniah Go. Bila murid membaca ni mungkin mereka akan lebih tertanya-tanya tahu Syafiqah. Apa maksud sembah, apa maksud paduka ayahanda dan sebagainya. Sebab itulah kita gunakan teater pembaca ini. Dan tahniah Go, sebutan yang baik, cuma ada tersasul sedikit tadi, tak ada masalah. Brunei. Sebenarnya betul bunyinya Brunei, sebenarnya itu ialah negara Brunei. Tahniah Go, dan kita pergi kepada petikan terakhir. Tinggal Wan sahaja yang tak baca. Boleh Wan? Okey, silakan Wan. Okey, boleh Wan, silakan. Boleh cikgu. Maka kata Raja Brunei, berkirim sembahkan Raja Melaka pada Raja Cina. Maka Tun Telanai diam. Lalu Menteri Jana Putra berkisar ke hadapan. Maka sembahnya, tidak tuanku, paduka ayahanda berkirim sembah kepada Raja Cina. Kerana erti saya itu pada bahasa Melayu hamba. Maka hamba paduka ayahanda lah yang berkirim sembah kepada Raja Cina, bukannya paduka ayahanda. Maka Raja Brunei pun diam mendengar sembah Menteri Jana Putra itu. Tahniah Wan. Sebutan yang baik, cuma bila membaca tu jika kita nak menghayati, lambat sikit pun tak apa Wan. Satu persatu sebut, tapi secara keseluruhannya tahniah kepada Tiara, tahniah kepada Wan, tahniah kepada Go dan tahniah kepada Umar. Mereka mampu menjelmakan teknik teater pembaca ini. Mereka mampu mencuba, maksudnya saya rasa sangat bagus teknik ini sebab dia menekankan keyakinan yang tinggi pada murid-murid ini. Jadi saya teruskan kepada aktiviti yang seterusnya, itu murid akan mengenal pasti aspek penting pada karya prosa. Tadi mereka sudah membaca, jadi kita nak menekankan kefahaman mereka dengan menggunakan teknik yang seterusnya, iaitu teknik 5W1H. Sebenarnya bila kita dalam pembelajaran, murid ni, terutama murid generasi zaman sekarang ni, mereka suka bertanya, kenapa ni cikgu? Kenapa ini begitu? Bagaimana dan siapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya merangsang kemahiran berfikir mereka yang lebih tinggi. Jadi kita gunakan teknik ini untuk mereka menggali, mencungkil apa sebenarnya aspek menarik yang ada pada karya prosa utusan Sultan Melaka ke China sebentar tadi. Jadi mereka akan bertanya apa, mana, siapa, bila, kenapa dan bagaimana. Jadi kita akan membahagikan kumpulan supaya nampaklah nilai kooperatif ataupun kerjasama antara murid-murid berbilang bangsa kita pada hari ini. Jadi saya dah bahagikan siap-siap supaya mereka akan terdiri daripada kumpulan yang berbilang kaum, iaitu yang pertama kita akan bahagikan kepada kumpulan benua, iaitu terdiri daripada murid Wan dan juga Huizian. Dan yang kedua, murid kumpulan Persada, iaitu Umar Mageswari dan juga Tiara. Jadi kumpulan mana yang hendak cuba mencungkil di manakah sebenarnya jawapan-jawapan kepada persoalan apa, mana, siapa, bila, kenapa dan bagaimana. Jadi mereka boleh angkat kad hijau jika ingin mencuba, dan kita akan bagi ganjaran pada balang ganjaran yang ada di depan Kak Syafiqah itu. Silakan. Kumpulan mana yang nak mencuba? Siapa nak mencuba dulu? Ya, kumpulan Wan daripada benua. Silakan Wan. Cikgu, selaku wakil kumpulan benua, izinkan saya mencuba. Pada pendapat saya, apa boleh diaplikasikan pada persoalan apakah situasi yang berlaku pada petikan ini? Jawapan kepada persoalan ini ialah Tun Telanai dan Menteri Jana Putra telah ditahkan baginda sebagai utusan ke China. Ya, maksudnya bila tanya apa sebenarnya, tentang apa sebenarnya karya ini, jadi Wan tadi memberi jawapan Menteri Jana Putra dititahkan bersama dengan Tun Telanai untuk ke China. Jadi inti ini murid kena tahu supaya mereka akan lebih memahami karya ini akan menuju ke mana nanti. Jadi boleh bagi tahniah kepada kumpulan benua. Wan telah menyumbang satu mata untuk kumpulan benua. Jadi sinonimlah dengan tajuk kita di Persada. Mungkin Kak Syafiqah
Syafika boleh tunjuk ada apa ganjaran tu ialah berbentuk kapal terbang. Jadi kita saya nak tunjuk merentas dunia pada hari ini. Kita nak melayari. Melayari, Tapi dengan melayari kapal kapal dia. terbang ni. Okey, baik. Okey. Kita teruskan dengan kumpulan mana lagi yang nak mencuba, silakan. Okey, silakan. Daripada benua je cikgu. Benua juga. daripada Go. Tahniah Wizian. Silakan Wizian. Cikgu, pada pendapat saya pula persoalan mana pula boleh merujuk kepada Melaka, negara China dan Brunei. Ya, mana tu biasanya untuk kita bertanya tempat. Jadi tadi Huizian ataupun Go telah pun menyatakan bahawa tempatnya ialah benua China, Brunei dan juga Melaka sebab arahan daripada Sultan Melaka. Tahniah, boleh bagi kapal terbang kepada kumpulan benua. Satu lagi untuk benua. kumpulan persada. Cubalah, marilah kita merentas juga. Silakan kumpulan persada. Ya, sila Okey. Umar. Izinkan saya mencuba. Boleh Umar. Persoalan siapa merujuk pada watak Tun Telanai, Menteri Jana Putra, Sultan Mansur Shah, Lat Dipo dan Raja Brunei. Ya, bila kita sebut tentang siapa, oranglah ataupun watak. Jadi watak dalam petikan ini ialah Tun Telanai, Menteri Jana Putra, ya, dan juga watak sampingan Lat Dipo, Sultan Melayu, Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka dan juga Raja Brunei. Tahniah kepada kumpulan persada hendak bersaing, bagi satu kapal terbang kepada kumpulan persada. Syafika. Tahniah persada. Jadi ada lagi kumpulan benua ataupun kumpulan persada, silakan. Banyak lagi nak ditanyakan ni. Okey. Silakan Tiara, kumpulan persada Silakan juga. Tiara. Terima kasih cikgu. Ya. Pada hemat saya pula, persoalan bila boleh merujuk pada persoalan bilakah Tun Telanai dan Menteri Jana Putera bertolak ke China. Jawapan kepada persoalan ini ialah Tun Telanai dan Menteri Jana Putera setelah mendapat titah Sultan Mansur Shah sebagai utusan ke China. Ya, bila ni merujuk kepada masa. Jadi bila Tun Telanai dan juga Menteri Jana Putera bertolak ke China ataupun berlayar ke China, jadi jawapannya selepas mendapat titah daripada Sultan Mansur Shah. Tahniah kepada kumpulan persada. Persada. Ya, Tiara. Okey, tahniah. Jadi ada dua persoalan lagi ya, iaitu persoalan kenapa dan bagaimana. Jadi mungkin siapa-siapa ataupun mana-mana kumpulan nak jawab, silakan. Okey, siapa nak jawab? Okey. Wan, Daripada silakan benua. Wan. Silakan. Kumpulan benua, ya. Cikgu, pada pendapat saya, persoalan kenapa merujuk pada kenapakah kedua-dua buah perahu terdampar di Brunei. Jawapan kepada persoalan ini ialah kedua-dua perahu utusan Sultan Melaka itu terdampar di Brunei setelah dipukul angin kencang. Ya, angin besar. Kalau dalam petikan ini dia sebut angin besar, tetapi maksudnya Wan telah pun tahu angin besar tu maksudnya angin kencang. Tahniah kepada kumpulan benua. Okey, tahniah lain sekali. Jadi persoalan yang terakhir, bagaimana kumpulan mana yang nak jawab? Bagaimana? Ya, Umar. Silakan Dia Umar. berlawan ni kumpulan benua dan persada. Silakan Umar. Okey. Terima kasih cikgu. Boleh. Persoalan bagaimana merujuk pada persoalan bagaimana usaha kedua-dua utusan dari Melaka menjawab salah faham oleh Raja Brunei akibat penggunaan kosakata sahaya. Ya, sebab itu kita cakap tadi bahasa ni sebenarnya ialah bahasa komunikasi, bagaimana kita hendak bercakap, bertutur, menulis dan sebagainya. Jadi pentingnya kita menggunakan bahasa yang betul, maksud yang betul supaya tidak menimbulkan sebarang salah faham. Dan di sini terletaknya kebijaksanaan Tun Telanai dan juga Menteri Jana Putra supaya Raja Brunei tidak terasa hati dan sebagainya. Jadi dia menjelaskan apa maksud sahaya itu dalam bahasa Melayu yang menurut maksud Sultan Melaka ini tadi. Jadi kita boleh bagi kapal terbang kepada kumpulan persada. Tahniah persada. Jadi seri ke? Betul tak? Seri sekarang 3 dan seri. 3. Tak apa, kita ada banyak aktiviti lain sebentar lagi. Jadi kita murid telah menjelaskan menggunakan teknik 5W1H ni untuk lebih memahami aspek menarik dalam petikan ini tadi. Tapi kita nak dengarlah sedikit ulasan tentang segmen ini daripada mana-mana anak murid. Kita boleh bagi kapal terbang jika murid ini berani. Silakan. Okey, siapa? Okey, silakan Go. Silakan Go. Silakan Go. Teknik teater membaca telah membuatkan saya lebih yakin untuk bertutur.
Manakala penggunaan persoalan 5W1H dapat membantu saya dan rakan-rakan untuk mengenal pasti aspek-aspek penting dalam karya prosa yang dikaji. Ya, betul. Tahniah Go. Jadi maksudnya Go telah mula memahami menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Kita ada teknik teater pembaca tadi, teknik 5W1H. Jadi kita akan menjelmakan aspek penting. Yang pertama tema lah. Tadi maksudnya dia dah mula tahu ceritanya berkisar tentang apa persoalan utama dalam karya Utusan Sultan Melaka ke China ini. Kita juga telah menjawab wataknya siapa dan kita sudah mula bergerak kepada plot, iaitu gerakan cerita. Kita plot secara umumnya ada 4 lah. Permulaan dia waktu bila, perkembangannya waktu bila, klimaksnya waktu bila dan akhir sekali peleraian. Dan mungkin nanti kita akan boleh pergi kepada apa sebenarnya nilai yang boleh dicungkil ataupun dilihat, dibaca, difahami daripada karya prosa ini. Baik, itu dia. Jadi cikgu nak bagi markah tak untuk Guh tadi cikgu? Bagi. Ini Okey, ialah satu peneguhan positif, Syafiqah. Ya, silakan. Saya berikan satu ni cikgu Ya, betul. Untuk kumpulan Jadi benua. itu dia. Tahniah semua murid-murid kita. Dan Naam. itu dia tentang teknik teater pembaca dan juga teknik 5W1H yang kita belajar untuk segmen kali ini. Jadi sekarang ini kita mungkin boleh berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 dengan topik kita Bahasaku di Persada Dunia. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Segmen yang seterusnya, pada kali ini kita nak belajar ataupun kita tajuk pada segmen ini dinamakan Peta Bahasa. Sebab kita tajuk besar kita kan Bahasa di Persada Dunia. Jadi kita nak menerapkan gabung jalin mata pelajaran lain, iaitu mungkin geografi dan juga penerapan EMK ataupun elemen merentas kurikulum daripada segi kelestarian global dan sebagainya. Jadi kita namakan Peta Bahasa sekaligus nanti kita nak uji murid-murid ini tahu tak sebenarnya peta dunia ataupun negara ni terletak di mana di atas peta dunia, ya. Jadi kita teruskan, kita masih lagi berada pada kumpulan yang telah pun dibahagikan tadi, iaitu kumpulan benua terdiri daripada Wan dan juga Huizian, dan juga kumpulan persada yang terdiri daripada Umar dan juga Tiara. Mereka akan memilih mana-mana nombor. Siapa yang hendak mencuba boleh terus angkat kad hijau, kad trafik, kad hijau, lampu isyarat, lampu isyarat berwarna hijau untuk mencuba, dan mereka boleh sebutkan nombor pada mana-mana negara untuk menjawab soalan pada peta bahasa ini. Jadi silakan. Okey, siapa dulu? Kumpulan siapa mana? Siapa yang angkat? Okey, kumpulan Umar, kumpulan persada. Betul? Persada. Ya, silakan. Silakan, kumpulan persada. Izinkan saya memilih soalan 3. Soalan 3, baik sekejap ya Umar. Soalan 3, kita buka. Okey, Umar boleh bacakan mungkin? Boleh cikgu. Berdasarkan pembacaan anda, berikan pendapat anda tentang tema dan persoalan yang terdapat pada karya prosa Utusan Sultan Melaka ke China. Jadi mungkin Umar boleh menjawab persoalan ini. Apa tema dan persoalan yang ada pada karya prosa yang kita kaji, Umar? Pada pendapat saya, tema karya prosa ini ialah semangat cinta akan bahasa, bangsa dan budaya yang tersemai dalam jiwa. Antara persoalan yang terdapat pada karya ini ialah cabaran yang terpaksa dihadapi untuk menunaikan tanggungjawab. Tun Telanai dan Menteri Jana Putera terpaksa menghadapi cabaran untuk ke China apabila perahu mereka terdampar di Brunei akibat angin kencang.
Bagus Umar, sedap bahasa Umar ya. Ya. Jadi pentingnya penggunaan teknik-teknik tertentu ini supaya tadi kan murid boleh menggunakan teknik-teknik ini untuk mencari apa di aspek menarik dan mereka mampu menjawab tema dan persoalan berkaitan tentang karya prosa ini. Tahniah kumpulan Persada Umar. Tahniah, kita bagi ganjaran sebagai peneguhan positif. Satu kapal terbang, okey, untuk Persada. Ya, Okey, betul. cikgu. Jadi kita teruskan, mungkin kumpulan lain hendak mencuba. Okey, kumpulan benua. Sila go. Silakan go. Lawan Persada go. Cikgu, Ya. saya ingin memilih soalan 1. Soalan 1 go. Baik, go baca soalan. Silakan. Jelaskan nilai yang diperoleh daripada karya utusan Sultan Melaka ke China. Ya, daripada pembacaan Goh dan rakan-rakan lain tadi, apa sebenarnya nilai yang boleh diperoleh? Boleh Goh jawab soalan ini? Silakan. Nilai yang diperoleh berdasarkan pembacaan karya prosa ialah nilai patriotisme. Hasil pembacaan karya ini, semangat cinta akan negara dapat dipupuk kerana saya berasa kagum dengan kehebatan bahasa Melayu yang telah digunakan di banyak negara, sekaligus memartabatkan imej negara di mata dunia. Ya, tahniah Go. Sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, bahasa di persada dunia. Kita nak martabatkan bahasa. Bila orang tertarik dengan bahasa kita, sekaligus meningkatkan imej negara. Jadi nilai yang dapat ialah cinta akan negara. Bermaksud murid-murid mampu menjelmakan nilai-nilai patriotisme ini dalam karya prosa ini, sekaligus menunjukkan apresiasi mereka terhadap karya historiografi seperti ini. Jadi kita teruskan. Tahniah kepada Go, kumpulan benua. Betul? Okey, satu bersaing kapal mereka terbang. Okey, ini persaingan yang tahniah. sihat. Jadi kita nak teruskan kepada murid lain, mungkin nak pilih. Okey, siapakah? Mungkin kita nak pilih 2 soalan lagi. Dua soalan lagi. Ya. Okey, silakan Tiara. Wan, sila Wan. Wan. Ya Allah, Wan silakan. Sila Wan. Daripada kumpulan benua. Ya, sila Wan. Cikgu, saya ingin memilih soalan 2. 2. Kita tekan 2. Sila Wan, mungkin Wan boleh baca soalan ini. Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang diperoleh selepas membaca karya prosa utusan Sultan Melaka ke China? Ya, Wan, wakil kepada kumpulan benua. Apa pendapat anda, pendapat Wan tentang pengajaran yang diperoleh pada karya ini? Pada hemat saya, pengajaran yang diperoleh selepas membaca karya prosa utusan Sultan Melaka ke China ialah kita haruslah memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi dan perdagangan. Oleh itu, kita haruslah berbangga untuk menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan seharian kita. Ya, betul Tuan. Seperti yang saya telah maklumkan tadi, pada zaman gemilang Kesultanan Melayu Melaka ni, kita telah pun bahasa Melayu kita ni telah pun menjadi satu bahasa sebagai ejen komunikasi, wadah komunikasi dan sebagainya. Jadi walaupun karya Sulalatus Salatin ni berusia beratus tahun sebenarnya, Syafiqah, tapi karya-karya sebegini, karya-karya historiografi sebegini mampu, amanat dia tu masih menunjukkan pengajaran-pengajaran yang dapat diperoleh oleh murid. Jadi tahniah Wan daripada kumpulan benua, betul? Benua, ya betul. Jadi kita bagi ganjaran sebagai peneguhan positif. Saya suka dengan murid-murid yang sangat bersemangat untuk menunjukkan idea, sangat bersemangat untuk mencuba, ya tahniah. Ya, betul. Jadi kita pergi kepada mungkin satu lagi soalan. Ya, satu lagi soalan. Siapa nak jawab? Ya, siapa nak jawab? Silakan, Okey, Tiara. Tiara. 4 atau 5 je tinggal. Persada. Silakan. Cikgu, saya ingin memilih soalan 4. 4. Kita tengok soalan apa. Kita buka. Okey, silakan Tiara bacakan soalan ini. Berikan penilaian atau apresiasi anda tentang karya utusan Sultan Melaka ke China. Ya. Apakah nilai apresiasi anda terhadap karya ni? Kita dah kaji bersungguh-sungguh guna pelbagai teknik ni, Tiara. Jadi Tiara boleh lahirkan penghargaan terhadap karya ini. Silakan. Karya prosa ini merupakan penulisan berkisarkan kisah sejarah yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dan cinta akan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Kita seharusnya berasa bangga bukan sahaja kerana bahasa Melayu menjadi bahasa diplomatik antara negara, malah wujudnya karya sejarah sebegini
yang membolehkan generasi muda seperti kami mengetahui sejarah negara kita pada zaman dahulu. Ya, betul itu Tiara. Maksudnya macam saya kata tadi, bahasa Melayu kita dah pun menjadi bahasa hubungan diplomatik. Tadi Sultan Mansur Shah telah pun menghantar utusan, menghantar ke China. Kemudian terbias pula perahu mereka ke Brunei. Jadi kita dah pun peristiwa ini telah pun menjadi satu alat ataupun wadah bagaimana tersebarnya bahasa Melayu ke negara-negara secara global. Maksudnya, baik, tahniah kepada Tiara. Dia telah pun mampu menunjukkan penilaian apresiasi bermaksud melalui karya ini, kajian ini, mereka akan lebih tertarik dengan sejarah-sejarah bahasa kita, sejarah-sejarah yang berlaku pada negara kita dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih menghargai karya historiografi seperti ini. Kita bagi satu lagi kepada kumpulan Persada. Okey, tahniah Persada dan juga benua. Okey, jadi kita teruskan, mungkin ada sedikit rumusan daripada murid-murid secara keseluruhan tentang pada segmen kita pada kali ini. Silakan. Okey, siapa nak berikan rumusan? Oh, Tiara sekali silakan. lagi. Silakan Tiara. Pada hari ini, saya berasa teruja kerana dapat memperoleh pengetahuan baru tentang cara membaca karya menggunakan teknik sistem pembaca. Saya juga lebih menghargai karya sejarah seperti karya prosa yang dikaji kerana memberi pengetahuan bukan sahaja dari sudut sejarah, malah memupuk nilai dan pengajaran yang tinggi dalam kalangan generasi muda seperti kami. Baik, itu dia. Baik, itu dia rumusan daripada murid. Tapi sebelum tu, kita nak kira mungkin ganjaran daripada kumpulan benua dan kumpulan Persada. Kita kira sekejap. Persada 2468, 8. benua 2468 juga. Macam mana boleh 8 ke 9? 9. Sekejap, 2468. Betul cikgu. Okey, jadi Sama 228 seri bermaksud ini menunjukkan maksudnya persaingan yang sihat, tak ada masalah. Kita pun tak nak ini bukan berkisahkan tentang siapa menang, siapa kalah kan Syafiqah, tapi kita nak menunjukkan maksudnya nilai bersaing yang sihat dari dalam kalangan murid. Jadi secara keseluruhan pada hari ini sebenarnya murid telah pun berjaya mencapai kemahiran yang diharapkan. Mereka mampu memahami karya prosa yang dikaji pada hari ini, iaitu utusan Sultan Melaka ke China dengan baik. Mereka mampu melahirkan apresiasi terhadap karya prosa yang dikaji. Jadi tahniah diucapkan, dan sekaligus bila seperti yang saya maklumkan tadi, bila mereka telah pun memahami karya sebegini, sekaligus menunjukkan apresiasi terhadap karya-karya historiografi. Bila begitu, maksudnya mereka akan lebih menghargai sejarah negara kita sekaligus menghargai bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Jadi murid-murid di rumah boleh menggunakan jika ada nak menggunakan bahan-bahan dan sebagainya, bahan rujukan dan sebagainya, boleh merujuk kepada Pelantar Delima KPM, dan di sana kita boleh ada macam-macam sebenarnya bahan pembelajaran yang ada, tak kira lah bahasa Melayu ke dan juga mata pelajaran lain. Dan pengayaan untuk murid-murid di rumah pada kali ini iaitu berdasarkan karya prosa yang dikaji, iaitu utusan Sultan Melaka ke China. Murid-murid bolehlah membuat ulasan dari segi kelebihan dan kelemahan karya ini supaya mengaitkannya dengan kepentingan untuk memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Baik, itu dia cikgu kita. Terima kasih cikgu Nurfaliza Hamzah daripada SMK Taman Desa Jaya Johor. Terima kasih juga kepada semua murid-murid Go, Wan, Tiara dan juga Uma, dan juga guru jurubahasa isyarat kita Cikgu Koh Kian Ngi. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami hingga ke hujung siaran pada hari ini dengan topik kita Bahasaku di Persada Dunia. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.